Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Maulana Muhammad. Di mana biasa memanjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya, kita masih lagi dapat bersama hari ini. Quote of the Day bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Tajuk kita hari ini ialah takwa. Bertakwalah. Bertakwa. Apa itu takwa? Takwa dah tu. Apa takwa? Apa takwa? Dah lama dah takwa. Allahu Akbar. Ittaqullah usitum wa iyaya bitaqwa Allah. Takwa. Takwa. Apa makna takwa? Kalau kita memahami takwa, maka mudahlah kita untuk menghambakan diri kepada Allah. Teringat kita, kata Allah, aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Untuk sembahku. Kemudian Allah kata juga, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada dibakar oleh api neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya rahmat. Assalamualaikum dan semua sahabat. Sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Tajuk kita hari ini, kenapa kita perlu mengamalkan sikap bertakwa. Takwa. Apa itu takwa? Takut kepada Allah. Rasa takut. Takut kepada Allah. Takut kepada seksa Allah. Balasan dosa neraka. Allahu Akbar. Takutnya. Takut seksa di dunia. Kafarah pun takut juga. Takwa iaitu apabila takut kepada Allah, menjaga dan memelihara diri dari seksaan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga diri dan menjaga ahli keluargamu daripada seksaan api neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedihnya, beratnya, tertanggung. Ya Allah, apalah dosa kami, ya Allah. Kami yang lemah, kami yang banyak buat dosa. Astagfirullah, istighfar. Nak tanya tu, ya. Ada imam semasa solat Jumaat, semua makmum tak dengar bacaan Al-Fatihah. Tahu-tahu terus rukuk. Tahu-tahu terus rukuk. Macam mana? Apakah ia sah atau tidak? Tahu-tahu terus rukuk. Tapi kalau kita mengikutkan imam, mengikut pendapat ulama, apabila kita makmum, kita ikut saja imam. Dengar tak dengar tu tak apa. Tapi ada juga Imam Syafi'i kata kalau bacaan itu senyap, maka kita kena baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Tapi kalau mengikut Maliki, ikut Maliki, selagi kita ikut imam tak payah baca apa pun. Tak payah baca apa pun. Itu. Jadi dua-dua sah. Don't worry. Dua-dua sah. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ulama dia ada nas dia ada sandaran dia. Kenapa dia mengeluarkan pendapat dan fatwa demikian rupa. Begitulah. Begitulah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dua-dua tu boleh. Tapi oleh kerana kita merujuk kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata suruh baca, sama ada imam baca kuat ke, imam baca perlahan ke, kita kena baca Al-Fatihah. Sebab dia berpegang kepada tidak ada solat tanpa Al-Fatihah. Tapi ada juga yang ulama yang berpegang kepada selagi apabila kita ikut imam, maka kita ikut imam lah. Macam tu je lah. Ikut imam. Tak nak baca boleh, tak nak baca pun boleh. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Tajuk kita hari ini, takwa. Takut kepada Allah. Apa itu takut? Iaitu menjaga dan memelihara diri dari seksaan, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah takwa. Takwa. Jaga. Bila jaga 4 perkara, ingat 4 perkara. Jaga 4 perkara, ingat 4 perkara. Ingat, berjaga-jaga dengan dunia. Sebab apa berjaga-jaga dunia? Sebab dunia itu sementara. Dunia itu sementara. Berjaga-jaga dengan amal dan ibadat. Pastikan beramal ibadat. Sebab apa? Sebab balasannya syurga. Allahu Akbar. Dan berjaga-jaga melakukan dosa. Berjaga-jaga juga. Sebab apa? Balasannya neraka.
ada balasannya neraka. Balasannya neraka. Jadi yang jelas ialah jangan tertipu dengan dunia. Siapa yang kejar dunia, maka dia adalah manusia yang rugi. Rugi, semata-mata rugi. Jangan melihat kepada kemajuan orang kafir. Jangan melihat kepada kemajuan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita melihat kepada mereka, mereka menghalalkan cara. Tidak ada dosa pahala. Tidak ada riba. Tidak ada tipu. Tidak ada apa pun mereka. Mereka ni semuanya okey belaka. Okey belaka. Kita kata. Jadi tak payah ikut dia. Tapi macam mana nak maju tu? Kalau tak ikut dia. Kau nak ikut memajukan dia nak masuk neraka. Buatlah. Kalau dia buat riba, kau buat riba. Kalau dia tipu, kau tipu. Kau nak ikut orang kafir. Pasal apa? Pasal nak maju. Kalau kau pilih maju yang sedemikian rupa, ambillah. Neraka akhirnya. Kau nak tak neraka? Jika diberi pilihan, bahagia sebentar dengan bahagia selama-lamanya. Kaya sebentar dengan kaya selama-lamanya. Jadi kaya yang mana kau nak? Bagi orang cerdik, sudah semestinya dia nak kaya selama-lamanya. Kaya selama-lama mana tu? Syurga lah. Kaya sebentar, dunia. Mati kau habislah. Habislah. Tak ada orang panggil arwah bagi ucapan. Tak ada. Kalau dah meninggal, orang tak kisah apa. Paling-paling orang sebut je. Arwah pernah sebut. Arwah je lah. Arwah. Orang lain tolong sebut. Syakila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syakila, apa khabar? Terima kasih, Jengatuk. Terima kasih. Kau update day hari ini ialah takwa. Yang. Assalamualaikum, Tok. Selamat pagi. Yang. Selamat pagi. Morning. Yang kerja ke? Tanya. Hanida. Assalamualaikum, Baji. Waalaikumsalam. Ya, betul, bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Abang Mak. Wah, selamat pagi. Morning. Hanida, morning. Takwa. Takutlah kepada Allah. Ittaqullah. Takutlah. Apa itu takut? Apa itu takwa? Takwa ni takutlah. Tapi betul ke kau takwa? Kau solat pun tinggal kau buat tak elok apa semua ni. Takwa ke macam tu? Mulut kata takwa tapi perbuatan tidak takwa. Allahu Akbar. Iman masih tak sempurna. Jadi kena baiki diri. Pengertian takwa ialah menjaga dan memelihara diri dari seksaan dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus ingat Maliki Yaumiddin. Dialah yang menguasai hari pembalasan. Judgment Day. Kerja tu. Ni free sikit. Masuk ke live Atuk. Terima kasih, Yong. Semoga mendapat 1-2 poin cukup dah hari ini. Untuk buat bekal. Takwa. Mana takwa? Takwa tu berarti takut pada Allah. Boycott. Boycott lah. Baby cat. Assalamualaikum, Tok. Semoga Tok sihat. Selalu ya. Waalaikumsalam. Baby cat. Terima kasih, baby. Baby Sokma. Bila nak jadi dewasa cat ni? Bila ni? Dan apa itu juga ketaatan dan ibadah. Taat menjalankan dan melaksanakan perintah Allah. Bukan saja takut kepada Allah, tapi taat beribadah kepada Allah. Taat. Tok ada makan, Tok? Tok dah makan? Dah. Nenek kau awal lagi hari ni. Nenek kau awal lagi dah sediakan makan. Nasi goreng nenek kau. The best in the world. The best in the world. Tak ada jual kat kedai. Memang tak ada pun. Maklumlah dah 40 tahun lebih. Duk makan nasi goreng tu. Tak boleh rasa nasi goreng lain. Itu hebatnya air tangan bini. Air tangan ibu. Itulah dua air tangan. Dua air tangan yang seronok. Seronok kita makan. Takwa juga mesti meliputi bersih hati. Bersih hati. Hati kena bersih, bro. Hati kena bersih. Ya, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Taala. Menjauhi segala larangan. Bersih hati. Poor side. No, I don't want. I don't want. Jadi takwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa. Wow. Selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik. Berusaha sentiasa melakukan perbuatan yang baik. Selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik. Benar. Perbuatan yang benar. Pantang berbuat salah. Dan melakukan kejahatan terhadap orang lain. Diri sendiri dan lingkungannya. Itulah takwa. Takwa. Ya, baby cat. Betul tu. Kami rindu sangat-sangat air tangan arwah mak. Kalau dah tak ada baru rindu ya. Tak ada, joke je tu. Joke je dah. Takwa. Takwa maknanya ialah merupakan, takwa ialah menyucikan diri daripada dosa
sehingga menguatkan azam untuk meninggalkan dosa dan seterusnya memelihara diri daripada segala maksiat. Ini yang takwa, kuncinya amal makruf nahi munkar. Berbuat baik dan meninggalkan yang tak baik. Itulah takwa. Itulah ciri-ciri takwa. Ku update day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok Takwa. Bertakwa. Hidup kena bertakwa. Jadi takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah. Mengamalkan ketaatan, takwa. Orang yang bertakwa, takwa. Apa itu mengamalkan ketaatan kepada Allah? Mengamalkan ibadah dia lah. Apa yang disuruh. Apa yang diwajibkan kepada kita. Untuk menjadi orang Islam, mesti syuhada. Mesti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila sebut ni, maka berimanlah orang itu. Apabila lafaz ini, maka syurgalah orang itu. Syurga. Syurga. Dan syarat tak ada dosa lah. Kalau ada dosa, neraka dulu. Baru masuk syurga. Tapi bagi orang yang syuhada, syuhada, walaupun sekali dia syuhada, insya-Allah dia akan masuk syurga pada suatu hari nanti. Tapi orang kafir yang tidak pernah syuhada, dia akan neraka forever. 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 Tapi sekali syuhada, insya-Allah dia akan merasai syurga juga akhirnya. Walau dia merupakan manusia terakhir. Walaupun di akhir-akhir, orang lain masuk syurga lama dah. Dia banyak dosa. Ditebus dosa dia dulu, diseksa dulu, barulah dia masuk syurga. Dengan syarat dia syuhada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kata kunci. Dan amalan kedua dalam soal takwa, taat kepada Allah ialah solat. Solat 5 waktu. Solat sunat. Allahu Akbar. Solat bro. Jahat macam mana pun kau kena solat. Tak boleh. Hati busuk macam mana pun kau kena solat. Tak boleh. Kau nak bohong macam mana pun kau solat. Kau kena solat. Tak apa dah dia solat tu. Tapi bohong terus buat tu. Menipu semua tu. Kecek tipu semua. Berlawak besar. Tak apa. Asal dia kena solat juga. Baca ayat Quran jari-jari. Dalam ceramah tu bagilah ayat Quran kau gapo kau. Nipu kau. Tapi kena solat juga. InsyaAllah kita berdoa. Satu hari nanti Allah bagi hidayah. Dia sedarlah supaya dia jadi manusia yang baik. Takwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah. Dengan cahaya Allah. Mengharapkan ampunan Allah. Mengharapkan keampunan Allah. Meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah. Dan takut terhadap azab Allah. Meninggalkan maksiat dengan cahaya Allah. Tapi tak boleh tinggal tu. Tak boleh tinggal. Bertaubatlah. Imam Nawawi mendefinisikan takwa, iaitu mentaati perintah dan larangannya. Menaati perintah dan larangannya. Maksudnya, menjaga diri dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berjaya menjaga diri taat, solat, zakat, puasa, haji, sedekah, buat baik kepada ibu bapa, maka dia orang yang bertakwa. Dan dalam masa yang sama, dia boleh meninggalkan semua maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat hidung, maksiat hati, maksiat otak, maksiat perbuatan. Segala makna maksiat, dia boleh tinggalkan. Maka dia adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa, dia akan sentiasa merasa takut. Takut kepada Allah. Takut mati. Takut seksaan Allah. Takut. Gerun atau ngeri. Haibah, ngeri. Allahu Akbar. Bakar api neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Tak nak ya Allah. Kami semua tak nak. Bakar. Ngeri. Allahu Akbar. Ngeri. Jadi kalimah takwa membawa makna maksud yang tersebut. Jadi bertakwalah suatu hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah. Yang ni sedap ni. Yang satu hari kamu akan dikembali kepada Allah. Hari pembalasan. Judgment Day. Iaitu hari menghitung hari. Hari pada mahsyar. Malik Yaumiddin. Keep kop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa tajuk hari ini? Takwa bro.
Bohong sunat. Adakah tu? Tak ada. Mana ada bohong sunat? Tak ada. Menipu sunat tak ada. Tapi ada satu kisah. Ada satu kisah mengenai orang yang mengambil dalil sebagai bohong sunat. Ada sunat. Jadi pada suatu hari ada pencuri. Orang yang dituduh mencuri lah. Dia belum tentu mencuri. Dia pun lari kerana dikejar oleh penguasa. Penguasa syak dia mencuri. Jadi dia pun melintas. Melintas seorang depan seorang ulama. Ulama. Jadi tiba-tiba penguasa datang. Ada nampak tak ada nampak tak orang apa ni lalu di sini nama sekali tak? Tak ada dia. Tak ada. Tak ada. Jadi orang tu pun penguasa tu pergi. Sebenarnya orang tu ada di belakang dia. Di belakang dia. Itulah orang kata puasa sunat menipu sunat. Tapi yang menipu tu bukan membahayakan orang lain, itu bukan menipu. Itu nak menyelamatkan pada suatu masa tertentu. Tapi kalau kau nak menyelamatkan jawatan, kalau kau takut dijatuhkan oleh rakyat, kalau kau nak selamatkan maruah kau, kalau kau nak tutup kejahatan kau, maka kau menipu, itu cerita lain. Ya, Kak Johara, KP. KP, ketua pengarah ni Kak Johara ni, jangan main. Assalamualaikum Ustaz. Kak Johara. Panggil Atuk. Atuk bukan Ustaz. Atuk ni kawan kau lah. Kawan Kak Johara. Atuk ni sembang dengan anak cucu je. Tak ada orang lain Kak Johara. Kak Johara apa khabar? First time ke Kak Johara masuk? Jarang-jarang ketua pengarah masuk tempat Atuk ni. Jarang-jarang. Tajuk kita hari ni ialah takwa. Takwa, rasa gerun, rasa takut kepada seksa Allah, itu baru takwa. Kalau kau rasa kau hebat, itu bukan takwa. Takwa ialah memelihara hubungan yang baik dengan Allah. Takwa juga adalah memelihara hubungan baik dengan Allah. Salam bro. Yeay bro, SIM card. SIM card 0205. Lain macam kau bagi nombor SIM card ke? SIM card. SIM card. SIM card pun first time ni masuk ni. Yeah bro. Bro, tajuk kita hari ni takwa. Takwa. Bertakwa, memelihara hubungan baik dengan Allah. Macam mana nak pelihara hubungan baik ya Allah? Ya Tok, nak pelihara macam mana Tok? Tok, tolong Tok. Nak pelihara macam mana? Nak pelihara hubungan yang baik dengan Allah ialah solat. Kenapa solat tu? Hayyalal solah, hayyalal falah. Kau datanglah solat, kau menuju kejayaan. Itulah. Yang kau melihara hubungan dengan dia. Sebab Allah kata, aku tidak jadikan manusia dan jin. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk sembahku. Sembah Allah berapa kali satu hari? 5 kali minimum. 5 kali. Kita jaga hubungan tu. Hubungan baik itulah hubungan baik. Semasa kau solat berarti kau berdialog dengan Allah SWT. Semasa kau baca surah Al-Fatihah berarti kau berdialog dengan Allah SWT. Kau berdoa duduk antara dua sujud, memohon rezeki, memohon keampunan, memohon Allahu Akbar. Itulah. Atuk, saya Atuk. Bukan ketua pengarah tu. Bukan ketua pengarah. Atuk ingatkan ketua pengarah tadi. Hebatlah tu. Tak apalah, Atuk bagilah ketua pengarah ke Kak Johara. Kak Johara, Atuk minta tolong sikit sebelum terlupa. SIM card pun. Tolong subscribe YouTube Atuk. YouTube Haji Mat Atuk. Dia sebenarnya recording di TikTok ni recording. Atuk akan upload di YouTube. Jadi kalau lain kali, kalau ketua pengarah busy tak sempat nak join setiap pagi Atuk, boleh pergi kat YouTube lah. Nak dengar celoteh-celoteh Atuk di sana. Jadi Haji Mat Atuk TV, Haji Mat Atuk. Tulis Haji Mat Atuk, dia keluar, kemudian subscribe. Subscribe, kemudian dah banyak dah, ratus-ratus dah. Motivasi, tazkirah ke motivasi ke whatever lah, panggil lah. Yang penting dapat sedikit sebanyak panduan, penerangan, penjelasan. Kita belajar ni dapat 1-2 ilmu pun cukup dah. Mendengar dah dapat ilmu, dapat 1-2 dapat ilmu, kita amalkan pula dapat ilmu, mudahnya dapat pahala ni. So SIM card please, SIM card dengan Kak Johara, tolong terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi memelihara hubungan baik dengan Allah. Peliharalah hubungan baik dengan Allah. Peliharalah, iaitu solat. Selain daripada tu, ni bulan Ramadan kan, puasa, pelihara rukun Islam 5 perkara. Buat 5 ni, buat. Mengucap dah kalimah syahadah. Alhamdulillah dah boleh buat dah. Dah selalu buat, tiap pagi kena buat. Tiap pagi mau buat, jangan tak buat. Bersyahadah, syahada la ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap pagi kena buat. Juri pro. Juri pro. Juri Yip. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Oh, salam singgah. Salam singgah. Terima kasih. Apa khabar? Sihat hendaknya? Khabar baik. Alhamdulillah. Syukur. Syukur. Rezeki sihat. Begitu hebat sekali. Begitu hebat sekali. Jadi syuhada. Pertama, kita syuhada. Yang kedua, solat. Solat, jangan lupa solat. Itu berarti hubungan baik kita dengan Allah. Yang ketiga, puasa. Jaga hubungan baik. Tapi bulan Ramadan lambat lagi tu. Ada 12 hari lagi. Kau puasa sunat boleh? Kau puasa sunat boleh? Puasa sunat boleh? Boleh. Jaga hubungan baik. Tapi kalau kita mampu, ada duit, keluarkan zakat. Ada mampu, ada duit, pergi buat haji. Sedekah. Sedekah. Duit sikit pun bersedekah sedikit. Sedikit. Sedekah orang susah lebih bernilai daripada sedekah orang kaya. Sebab itu orang miskin senang dapat pahala. Orang miskin senang dapat pahala. Dia selalu ingat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Orang susah selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku susah, bantulah ya Allah. Ya Allah, aku miskin, bagilah duit sikit untuk sedekah. Dan dia dapat duit, dia terus sedekah. Sebab itulah di surga nanti orang yang ramai masuk surga ialah orang miskin. Dan orang yang ramai masuk neraka orang kaya, bro. Orang kaya, orang ada jawatan besar-besar. Ada jawatan besar-besar. Tunggulah kau. Allahu Akbar. Tunggulah. Kau nak sangat ambil. Ambil lah. Kau nak ambil sangat. Ambil lah kalau kau nak. Kalau kau nak sangat jawatan tu, kau ambil je lah. Ambil lah kau nak. Kau ada day kita hari ini. Sema-sema pagi bersama dengan Atuk hari ini. Takwa. Bertakwa. Jangan tak bertakwa. Mesti bertakwa. Mesti sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting kepada kita. Kita kena sentiasa bertakwa. Janji kita bertakwa. Iman, takwa dan furqan. Sebab itu Al-Furqan adalah adalah buah dari takwa. Dan takwa adalah kiblat dari iman. Bertambah iman, bertambah tinggi takwa. Maka bertambah halus pula lah kekuatan furqan dalam jiwa kita. Allahu Akbar. Ni tasawuf ni tinggi sangat. Benda tinggi sangat. Ingat 4 perkara. Ingat. Apabila kau ingat kepada dunia, maka ingat dunia itu sementara. Apabila kau ingat dunia, maka kau kena ingat dunia itu sementara. Kau buatlah kerja macam mana pun, kau kena fikir dunia ni sementara. Kena ada dalam kepala kita. Kena ada. Kita jangan tertipu dengan Fata Morgana. Nampak macam ada api. Tak ada. Di ujung sana tak ada. Nampak macam ada harapan. Tak ada harapan. Tak ada harapan. Mana ada harapan? Bohong semua. Bohong semua. Bohong semua. Ingat dunia. Ingat dialah sementara. Ingat syurga. Ingat syurga. Ingat amalan yang baik. Ingat amalan yang baik. Ingat syurga. Ingat ibadat yang baik, maka ingat syurga. InsyaAllah kau akan lakukan. Dan ingat neraka. Neraka. Maka kau akan beringat-ingat untuk melakukan dosa. Ingat, satu dosa, satu neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kau ingat nak melakukan dosa, kau ingat neraka. Kau ingat neraka. Kau ingat neraka. Habis apabila kau buat ibadat, kau ingat syurga. Syurga. Mudah sekali tu. Mudah sekali. Ya, mudah sekali. Di dunia mudah sekali. Tapi di syurga mudah sama-sama. Mudah forever. Berjuta-juta tahun mudah. So, mana yang kau nak? Mudah sekali? Ataupun mudah sama-sama? Bodoh sangatlah. Kalau nak mudah sekali. Tak apa tu. Kita mudah sekali. Enjoy lah. Enjoy sekali. Atuk nak enjoy akhirat. Mudah akhirat saya mudah. Atuk umur 28 akhirat nanti. InsyaAllah dalam syurga kan? Itu yang kita nak. Ini silap ni. Pepatah-pepatah dunia ni tak boleh pakai. Engkau ni mudah sekali. Bila lagi nak enjoy? Mampulah kau. Mampulah kau. Mudah sekali. Paling lama muda umur berapa? Umur apa? 15 sampai 40. Habislah muda kau. 15 sampai 40. Kan? Baru 25 tahun. Habislah. Di syurga. Syurga sampai berjuta-juta tahun. Sentiasa muda. Umur 30. Siapa tak nak syurga? Siapa tak nak syurga kan? Bidadari 70 bro. Bidadari 70. Di syurga tak payah buat kerja. Tak payah minta permohonan kerja. Tak payah. Tak payah berebut jawatan untuk pegang dalam parti. Tak payah. Tak payah jadi presiden ke Perdana Menteri. Tak payah. Tak payah di syurga. Semua jawatan besar
kaya semua. Duduklah istana. Sekarang kau bekerja kuat. Siang malam kenapa nak buat rumah besar? Buat rumah besar kau tinggal. Bayangkan orang makan gaji. 40 tahun kerja. Pukul 8 turun, pukul 4 balik. Pukul 8 turun, pukul 4 balik. 40 tahun bro. Umur 60 bererti 2/3 umur kau habiskan kepada dunia. So fikirlah bila kau buat di dunia ni maknanya sementara. That's all temporary. Supalah kita minta jawatan. Kau nak kerja ke nak, tapi jawatan ni sementara. Sementara ke? Allah, sementara. Tak ada semangatnya saya. Sepatut macam tu. Tapi pada soal dunia, kenapa orang sanggup pergi kerja pagi balik malam? Kerana setiap bulan terima gaji. Cobalah gaji tu. Gaji tu 3 bulan sekali, setahun sekali ke? Ataupun gaji tu diberi semasa dalam kubur, gaji kau kita akan bayar. Terima tak jawatan tu? Tak terima kan? Sebab tak nampak. Tapi pahala kita dengan Allah dibayar setelah kita meninggal. Setelah meninggal baru dibagi pahala. Kan? Tapi orang tak nampak. Tak nampak yang tu. Dia nampak yang di depan ni. Yang dijanjikan ni. Dijanjikan ni. Jadi dia tak nampak yang lain. Kesian dia. Tapi bagi orang yang nampak, enjoy lah dia bagi orang yang nampak. Tengoklah dia berusaha. Dia berusaha bertaubat, dia berusaha solat dan sebagainya. Dia sedekah, berbuat baik, senyum. Dialah lelaki yang baik. Lelaki yang baik ialah lelaki yang baik kepada anak isterinya. Itu lelaki yang baik. Bukan lelaki yang baik kepada girlfriend dia. Tak ada. Tak ada. Ataupun perempuan yang baik ialah perempuan yang baik dengan boyfriend dia. Tak ada. Perempuan yang baik ialah perempuan yang setia kepada suaminya. Perempuan lebih mudah masuk syurga banding dengan lelaki. Lebih mudah. Solat 5 waktu. Okey, beres. Puasa. Beres. Puasa beres. Taat kepada suami. Beres. Tidak melakukan dosa besar. Beres. Maka pilihlah syurga mana yang kau nak masuk. Senang kan? Senang kan? Itulah. Bertakwa. Bertakwa. Buah dari iman yang menyebabkan hati dan anggota tubuh kita tunduk dan patuh kepada Allah. Jika hati telah tunduk dan patuh kepada Allah, maka anggota tubuh badan kita juga patuh mengerjakan perintah Allah. Dan sebaliknya, menjadi enggan mengerjakan larangannya. Kalau kita tidak patuh kepada perintah Allah, maka jadilah. Ada orang yang tidak rasa bersalah langsung. Apabila dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia buat dak aje. Sedangkan situ surah daripada Allah. Allahu Akbar. Itu tanda hati dia mati. Hati mati. Tuhan tak mati tapi hati dah mati. Allahu Akbar. Kesiannya dia. Kesian. Kesiannya dia. Jadi kita harus ingat, bertakwa. Bertakwa, ittaqullah. Bertakwa, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdeka hamba abdi, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji. Bukan orang munafik, menipu, berjanji tak tunaikan. Dan orang-orang sabar dalam kesempitan penderitaan. Orang kena zalim, sabar. Orang kena zalim, penderitaan. Termasuk penderitaan dalam peperangan. Mereka itu orang-orang yang beriman. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itulah takwa. Tajuk kita hari ini. Takwa. Tajuk kita hari ini. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah juri. Masya Allah juri. Itulah hidup kita ini. Kita kejar kuat semana pun, semuanya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi bila kita mematuhi syariah, mematuhi syariah halal haram dalam kerja kita, insya-Allah makan sikit kenyang, dapat sikit berkat. Semua kita mendapat kehebatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah banyak ibadat. Buatlah banyak-banyak ibadat. Semakin banyak ibadat semakin bagus. Semakin bagus. Biar terlebih. Jangan orang kata, saya buat ibadat banyak tu, nanti terlebih pahala. Terlebih pahala. Allahu Akbar. Terlebih pahala. Ya Allah lah tu terlebih pahala. Terlebih pahala. Ada ke terlebih pahala ni? Rasulullah kata pahala Sayyidina Abu Bakar
jika dihimpunkan semua pahala umatku, maka berat lagi pahala Saidina Abu Bakar. Itulah Saidina Abu Bakar. Kita. Allahu Akbar. Kita. Pengertian takwa, ialah takwa. Takwa bukan kata atau istilah yang bagi asing bagi kita. Apa pengertian hambanya sebenar? Menurut bahasa, takwa berasal di bahasa Arab yang bererti memelihara diri dari seksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Iaitu memelihara diri kita daripada masuk neraka. Dan memelihara diri kita diseksa di dunia. Ada seksa di dunia, ada. Ada 3 sebab. Tiga makna apabila seorang itu mendapat kesusahan dunia. Pertama, kerana murka Allah. Yang kedua, kerana Allah nak menghapuskan dosanya. Dan yang ketiga, kerana Allah nak mengangkatkan imannya. Mengangkatkan iman. Yang paling takut yang pertama ni, iaitu kerana dimurkai Allah. Ada perbuatan dimurkai Allah, mendapat dosa, kesusahan di dunia dan di akhirat. Apa tu? Durhaka kepada dua ibu bapa. Allah bayar cash. Dunia kau kena. Tak kira lah kau datuk ke Tan Sri ke, kau durhaka kepada mak bapak kau, di dunia lagi kau susah. Rumah tangga kau hancur. Contohnya begitu. Ya kop. Kejar dunia, tak penghujungnya. Akhirat jua kekal abadi. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi memelihara diri kita seksaan daripada. Adakah cukup memelihara diri kita daripada seksa api neraka? Tak cukup. Sebab Allah kata, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Mana takwa bukan untuk kita seorang. Bukan cukup dengan kita seorang. Kita seorang belum tentu boleh masuk kalau kita takwa. Tapi anak dan isteri kita kena takwa juga. Kena jaga juga. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada dibakar oleh api neraka. Jadi, memelihara diri dan seksaan Allah SWT, termasuk kita dan orang di bawah tanggungan kita. Amin. Iaitu dengan mengikuti perintahnya. Apa itu takwa? Takut kepada Allah, memelihara, mematuhi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amal makruf nahi munkar. Itulah kuncinya. Takwa berasal dari kata-kata watqayah yang bererti memelihara, yakni menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Takwa ini ialah selamat di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia dan akhirat. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan selamatkanlah kami di akhirat. Dan jauhkanlah api daripada api neraka. Wa qina azabannar. Berat tu. Berat. Kata waqa' juga bermakna melindungi sesuatu. Waqa', yakni melindungi dari berbagai hal yang membahayakan dan merugikan. Waqina azabannar. Waqina azabannar. Jauhkanlah dari azab api neraka. Allahu Akbar. Pengertian takwa menurut istilah kita dapatkan di banyak termasuk dalam Al-Quran dan hadis dan pendapat sahabat serta ulama. Jadi pengertian takwa itu mengarah kepada satu konsep, yakni melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya dan menjaga diri agar terhindar dari api neraka atau murka Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas takut berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Amin. Ketika Abu Zar meminta nasihat kepada baginda Rasulullah, maka pesan paling pertama dan utama yang beliau sampaikan kepada sahabatnya adalah Rasulullah bersabda, "Saya wasiatkan kepada kamu, bertakwalah engkau kepada Allah kerana takwa itu adalah pokok dari segala perkara." Pokok dari segala perkara. Allahu Akbar. Itulah takwa. Takwa. Jadi bahasa mudah, solat jangan tinggal. Itu pasti. Orang yang bertakwa, orang yang solat jangan tinggal. Tu, saya buat baik tu tapi saya tak solat. Kau tak bertakwa lah tu. Tak bertakwa. Kalau orang tinggal solat, orang tak bertakwa. Tapi baik tu, dia tak pernah menipu orang. Tapi kau menipu Allah. Orang yang tak solat ni, kau menipu Allah. Sebab Allah kata, aku jadikan kau adalah supaya sembah aku. Kau tak sembah ya? Berarti kau tipu Allah. Lagi besar beratnya. Kau tak tipu orang tu dah kira bagus. Tapi kau tipu Allah, teruklah.
Teruklah. Kalau kau tipu orang, paling-paling dia bagi penampar je kan. Kau tipu orang bagi penampar je. Kau tipu Allah dia bagi neraka. Penampar sakit sekejap je. Neraka, Allahu akbar, nauzubillah. Neraka berat bro. Berat. Berat. Saya bertakwa tu. Bertakwa. Ya, bertakwa. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah. Takut apa? Takut. Takut. Sebab itulah dalam soal kita beribadat ini, kita kena paksa diri. Paksa takut kepada api neraka. Sebab perkara neraka, syurga ini benda gaib. Benda tak nampak. Jin, benda tak nampak. Benda gaib. Tapi kalau duit gaji bulan-bulan nampak. Orang rasuah nampak. Nampak duit tu masuk. Nampak. Duit tipu nampak. Orang tahan tipu nampak. Nampak. Hutang tak bayar nampak. Tapi pahala dosa tak nampak. Dia gaib. Sebab itu ada rukun imam. Rukun imam. Kena percaya kepada hari akhirat. Bagi orang yang tak percaya kepada akhirat, dia tak beriman lagi. Iman dan takwa, cantik juri. Iman dan takwa, mesti orang beriman. Jadi perkara gaib ni test. Sebab itulah ada banyak hal Allah rahsiakan. Seperti bila kau akan kahwin, dengan siapa, bila kau akan meninggal, bila, di mana, bagaimana kau meninggal. Ini rahsia. Kalau dah beritahu semua benda ni, hancur dunia. Hancur, tak ada orang jahat. Tak ada, kosong neraka nanti. Kalau dah beritahu dah, okey, kau akan mati umur 40. Kau akan mati umur 30. Kau akan mati umur 100. Semua dah siap dah. Kalau tahu mati saja, neraka kosong. Neraka kosong. Sebab apa? Aku dah tanggung dah. Minggu depan last date tau. Aku nak zikir ni. Subhanallah. Sebab apa? Minggu depan aku mati. Sebab itu Allah rahsiakan. Kenapa Allah rahsiakan? Dia nak tahu keikhlasan kita. Ikhlas kita menjadi hamba-Nya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah aku sembah ya Allah, dan padamulah aku mohon pertolongan. Jelas tu kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting kepada kita. Oleh kerana perkara gaib ni tak nampak. Sebab itu Allah uji di dunia ni. Allah uji. Allah uji. Ada orang diuji dengan menjadi kaya. Oh, kaya sungguh. Jika dia gagal dengan ujian itu, apa contoh gagal tu? Dia sombong. Lagi tu, dia tak sampai masjid. Lagi tu, dia kedekut banyak. Lagi tu, macam-macam lah yang teruk-teruk. Mana dia gagal? Dia gagal. Ada orang diuji dengan miskin sehingga dia menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa aku jadikan miskin? Pun gagal juga. Gagal juga jadi miskin. Gagal juga. Ada orang diuji dengan jawatan. Sebelum dapat jawatan, seronok minta. Kau bagi aku bagi ni. Kau bagi. Bila dapat, habuk pun tak nak. Allah uji. Sebab dia banyak cakap sangat. Aku akan buat tu, akan bagi ni, bagi. Sekali Allah bagi, apa pun dia tak buat. Tunggulah kau neraka jahanam. Tunggulah kau. Ambillah kau nak. Ambil. Siapa nak? Ambil. Sebab itulah. Nak sangat benda. Allah uji kepada benda yang kita nak sangat. Allah akan uji. Allah akan uji. Sejauh mana? Ya Allah, berilah aku kaya. Aku jadi hamba yang baik. Aku akan bersedekah banyak. Bila Allah uji bagi kau kaya, kau jadi kedekut tai hidung masin. Itulah. Kau gagal. Ya Allah, naikkanlah pakatku. Bila naik pakatku, aku akan bekerja dengan baik. Aku akan amanah. Bila dinaikkan amanah jadi ketua pengarah, habis orang kau dakwa. Habislah kau. Neraka. Lama mana sangat kau pegang jawatan? Akhir sekali kau pencen. Mampus lah kau. Mampus. Di dunia pun kau pencen, orang tak pandai dah. Kalau di akhirat, malaikat akan panggil. Marabbuka. Apa kamu buat dulu jawatan kamu? Habislah kau. Tak kira jawatan apa pun. Yang dunia ni semua sementara. Jadi agung pun sementara, Perdana Menteri sementara, Ketua Pengarah sementara, YB sementara, lagi-lagi 5 tahun, lagi sementara. Lagi sementara. Hidup kita lagi sementara. Pun sementara. So kenapa kau nak menipu perkara yang sementara? Kenapa kau nak bercakap bohong perkara yang sementara? Bodoh lah maknanya. Kan? Nak menipu, nak bohong benda sementara. Kalau benda kekal okey juga. Tapi benda kekal kau tak nak. Apa tu benda kekal? Syurga. Syurga benda kekal.
Syurga. Di syurga tak ada berak, tak ada busuk di syurga. Di syurga tak ada menipu. Di dunia ada menipu. Di syurga ada yang gemuk, ada yang kurus. Di dunia ada gemuk, ada kurus. Di syurga semua handsome. Semua handsome. Dan di syurga tak ada tua, tak ada muda. Semuanya macho-macho belaka. Di dunia ada tua, ada muda. Ada handsome, dan tak handsome, macam-macam. Macam-macam, bro. Assalamualaikum Tok, sihat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Zainab. Zainab 544. 544. Tajuk kita hari ini ialah takwa. Takut berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Ini masalah besar syirik ni. Syirik, tak percaya kepada Allah. Allahu Akbar. Kesianlah orang syirik ni. Syirik. Minta kepada selain daripada Allah pun tak boleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kena pegang kuat-kuat. Itu hanya untuk Allah. Pada mula aku sembah, pada mula aku mohon pertolongan. Jangan duk minta dengan orang lain. Jangan duk minta. Aku kan, kalau tak kerana YB tu recommend aku tak dapat job ni. Na'udzubillah min zalik. YB tu siapa? Yang kita nak ni ialah Allah. Alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT. Aku minta sedikitlah bantuan daripada YB. Alhamdulillah dapat. Itu baru betul cakap, baru lembut namanya. Assalamualaikum Tok, sihat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Juri. Juri. Juri pas sebut YB dia memang senyum. Orang baru kan pasal YB. YB ni masa jadi YB je. Kalau dah yang besar, habislah, tak ada orang nak tengok. Jagalah Tok hari ni merah. Terima kasih. Alhamdulillah. Nenek engkau lah semua ni. Nenek engkau. Kita banyak kan mendekati diri kita dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah dah wafat tu, nak dekat diri macam mana? Kau berselawat lah. Kau berselawat lah. Kau berselawat. Berselawat. Bila orang sebut nama Nabi Muhammad SAW, kau kena menyambut. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena menyahut seruan. Seruan berselawat itu kena menyahut. Allahu akbar. Merah semangat bara jadi. Dia kena buat sunah-sunah Rasulullah, kita kena buat. Tapi ingatlah, nak buat sunah Rasulullah tak menipu. Rasulullah pun jadi Perdana Menteri. Rasulullah jadi agung, pemimpin besar, pemimpin dunia, bukan pemimpin Malaysia. Tak ada, pemimpin dunia. Pemimpin dunia. Pemimpin dunia. Rasulullah hebat dia. Rasulullah. Tapi dia tak menipu. Dia tidak berkempen untuk ini dia. Tapi dia berkempen supaya taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah. Ittaqullah. Wa isutum wa iya yabitaqullah. Wa atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu yang penting kepada kita. Kau update hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Tok dari Kota Baru. Tajuk kita ialah takwa. Takwa. Saya wasiatkan kepadamu, bertakwalah engkau kepada Allah, kerana takwa itu adalah pokok dari segala perkara. Itulah wasiat daripada Rasulullah SAW. Iaitu apabila Abu Zar meminta nasihat kepada baginda. Itulah nasihat baginda. Orangnya apabila berkata, maka berkata kerana Allah. Dan apabila berbuat, maka berbuat, beramal kerana Allah. Buat lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala. Itu yang penting. Semua kerana Allah. Semua. Kan kita masa kita nak solat kan? Doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhi lillazi fataras samawati wal ard hanifal musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahya ya mati lillahi rabbil alamin. Solatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Masa nak sembahyang kan, tapi pakaian fikiran melayang-layang. Banyak dalam ikrar kita, bacaan-bacaan dalam solat ini adalah dialog dan hubungan ikrar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan surah Al-Fatihah itu sendiri yang Atuk selalu berbual bicara, mengukit, membicara mengenai kehebatan Al-Fatihah. Kerana Al-Fatihah inilah satu-satunya surah yang diwajibkan baca dalam solat. Kalau dia tidak special, Allah tidak wajibkan. Mesti ada sesuatu yang istimewa. Jadi rugilah kalau orang tidak memahami bukan sahaja makna Al-Fatihah, tetapi tafsirannya. Supaya kita boleh menjiwai surah Al-Fatihah. Tak banyak, 7 ayat je. Bukan banyak pun. Ya, penyampaian ayat sama dengan kuliah maghrib tempat juri di masjid semalam. Lain macam. Sama je. Sama juga. Nantilah
nanti ayah pergi buat kuliah maghrib. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kecintaan terhadap hawa nafsunya dicabut dari hatinya oleh Allah. Orang yang bertakwa ni dia tidak cinta dunia. Tidak. Dia tak naik pangkat, dia relax je. Dia tak menang bertanding, dia relax je. Nampu orang lain bagi duit nak menang, tak apalah. Orang lain nak menipu bagi menang, tak apalah. Dia relax je. Ini orang bertakwa. Allah telah cabut cinta dunia daripada dia. Ni yang kita nak. Sama juga kalau masa-masa kita mengorak dulu. Macam tak ada perempuan lain kau ni. Tertonggeng, Fras tertonggeng. Tak adalah. Kau dia tak nak, cari yang lain. Kumban tak sekutuk. Kumban tak sekutuk. Bunga tak sekutuk. Kumban tak seekor. Bersepah kat kampung ni. Kau cari je lah. Cari je lah. Jadi apabila Allah cabut cinta dunia, Allahu Akbar. Itu nikmat paling besar. Kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan Fras. Kita tidak akan meraih sesuatu suasana yang sedih kalau kita tidak cintakan dunia. Percayalah. Tetapi apabila kita cinta akhirat, kita sayang kepada akhirat, kita melakukan SOP untuk masuk syurga. SOP. Masuk syurga kena SOP. Pertama ialah solat. Kita solat. Sentiasa solat. Banyakkan solat. Orang yang banyak solat, rezeki murah. Orang yang banyak solat, kerja mudah. Orang yang banyak solat, disukai oleh orang lain. Orang yang banyak solat, barakah. Allah sentiasa mendampingi. Orang yang sentiasa solat ialah orang yang sentiasa mendapat keamanan, ketenangan, sama ada dalam gelap ataupun dalam terang. Itu orang solat. Tapi orang yang kejar dunia, dia akan berserabu, dia akan down, dia akan macam-macam. Sebab itu adalah simptom keduniaan. Tapi bagi orang yang solat wajib, solat sunat, tahajud duha, buat semua, qabliyah, ba'diyah, buat sama, bererti itulah amalan untuk orang masuk syurga. Tapi apabila masuk syurga tak ada solat lagi. Apabila sudah masuk syurga, tak perlu bertanding untuk jadi YB lagi. Tak perlu. Apabila sudah masuk syurga, semua orang jadi orang besar. Semua orang jadi orang kaya. Semua orang jadi orang senang. Yang miskin sudah dapat istana juga. Yang sudah ada istana, dapat istana lagi. Semua senang. Yang dah dapat ada driver di dunia, apabila masuk syurga, ada driver juga. Yang miskin tak ada driver di dunia, masuk syurga, ada driver juga. Macam mana? Apa nak pergi nak? Yang takut bini nak kahwin lebih daripada satu di dunia, akhirat 70 bidadari. Men, kau tak nak lagi? Allahu Akbar. Beruntunglah kita menjadi seorang Islam kerana Allah sudah menyediakan sesuatu yang lebih hebat di syurga. Lebih hebat syurga. Benda di syurga sudah ada 4 perkara di dunia. Pertama sekali Hajatul Aswad. Itu batu daripada syurga. Rasulullah kata batu ini putih. Sekarang sudah jadi hitam kerana dosa-dosa daripada umatku. Semua orang pergi cium, termasuk atuk. Sayyidina Umar kata, aku tidak akan mencium Hajatul Aswad kalau Rasulullah tidak mencium. Sayyidina Umar kata, tapi kerana Rasulullah cium, aku pun cium lah. Sayyidina Umar kata, atuk pun pergi cium juga. Cium juga. Yang kedua, batu daripada syurga ialah itu makam Nabi Ibrahim. Tapak kaki Nabi Ibrahim. Itu batu dari syurga. Kemudian buah zaitun dari syurga. Buah tin dari syurga. Tapi banyak lagi lah benda-benda yang hebat yang ada tersedia dalam syurga. Tersedia. Allah sedang menunggu taubat daripada hambanya supaya mudah dia nak memasukkan dalam syurga. Malik Yaumiddin, dia yang berkuasa dan dia memaafkan. Kita kat dunia ni nak berbaik dengan hakim, peguam negara. Sebab apa nak bagi lepas? Kita dengan Allah tak nak berbaik ke? Tak nak berbaik ke? Ya Allah, aku dah buat dosa, ya Allah, ampunlah dosaku. Allah kata okeylah, aku ampunkan dosa kau. Syurga kita. Tak payah pakai lawyer. Sini pakai lawyer kena bayar mahal. Bayar. Lawyer pula auta, cap putar loret. Belik banyak. Lagi piti kau banyak, kau kuat belik. Tapi di padang mahsyar kita ada malaikat. Roket dah atik. Dah dicatat kan? Tak boleh rasuah masa tu. Walaupun kau ada kuasa, tak boleh rasuah. Tak ada kuasa dah. Tak ada dah bro. Habis dengan begitu je. Jangan bawa perangai dunia di akhirat. Sebab di akhirat tidak ada dunia. Itu yang penting. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang kecintaan terhadap dunia dan nafsunya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak cinta lagi dunia. Sebab itulah kalau nak lihat
ahli syurga. Tengoklah apabila waktu azan berlalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka nampaklah berduyun-duyun ahli syurga menuju ke masjid. Itulah ahli syurga. Ataupun sedang buat persiapan untuk solat, walaupun di rumah dengan anak dan isteri, itulah ahli syurga. Allahu Akbar. Hebatnya kita. Hebatnya. Tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini ialah takwa. Takwa. Apa itu takwa? Tajuk kita hari ini. Takwa, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Masuk bulan Ramadan ni, mana berpuasa itu ialah orang yang bertakwa. Dah masuk bulan Ramadan ni. Apa persiapan bulan Ramadan? Juri. dah masuk bulan Ramadan ni. Diam tak diam, Syaban akan tinggalkan kita. Syaban akan tinggal, Ramadan akan sampai ni. Apa persiapan kita? Juri. Apa persiapan kita? Kita biasanya apabila nak memasuki pertandingan yang besar-besar, maka kita warm up diri kita, kan? Kita warm up, kita jangan sakit, kita mesti fit badan kita. Dengan amalnya kita mesti fit. Puasa dah ganti ke? Puasa dah ganti ke? Kita mesti fit. Jadi apa persiapan kita untuk berhadapan dengan Ramadan? Dah warm up belum? Dah puasa Isnin Khamis ke? Ataupun puasa Nabi Daud? Rasulullah kata puasa yang terbaik ialah puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari tak puasa. Itulah warm up Ramadan. Warm up Ramadan. Itu kalau tak warm up Ramadan, kalau tak puasa sunat awal, maka masuk hari pertama, habislah kau lepak. Hari kedua lepak. Hari tiga lepak. Itulah lepak. Tapi bagi orang yang dah puasa Isnin Khamis, puasa satu hari puasa, sehari tak puasa Nabi Daud, dia tak kisah pun. Datang Ramadan hanya menunggu Lailatul Qadar. Dan kehebatan Ramadan, setiap amalan sunat sudah dapat pahala wajib. Buat solat sunat duha hari ini sekarang. Juri dia buat solat sunat duha. Dapat solat pahala sunat. Tapi kalau buat solat sunat duha pada bulan Ramadan, dapat pahala wajib. Pahala wajib. Liverpool kalah hari ini. Oi, Liverpool dah masuk gua dah. Masuk gua. Jangan last minute Syaban puasa sunat nanti. Ya, puasa sunat nanti. Tak payah tunggu Isnin Khamis. Puasalah. Puasa. Cakap boleh. Sebab apa puasa? Sebab kita akan bertakwa. Kita bertakwa. Jadi persiapan untuk Ramadan penting. Biasa-biasakan diri pergi ke masjid. Biasa-biasakan diri pergi dengar kuliah agama. Biasa-biasakan diri berpuasa. Biasa-biasakan diri baca Al-Quran siang hari. Biasa-biasakan diri berzikir, berselawat. Biasakan diri bersedekah walaupun RM1 satu hari. Biasakan diri. Biasa. Ada orang kata bulan Ramadan bulan ibadat. Habis tu bulan lain bukan bulan ibadat. Ayat teruskan insya-Allah. Jadi baru nak duha ni. Baru nak duha. Nak habis dah. Ada lagi. Pergilah duha. Pergilah duha. Orang kata bulan Ramadan kita kena beramal ya. Sebab itu bulan ibadat. Apa bulan lain tak ibadat ke? Solat tak kena buat ke bulan lain? Kena. Puasa bulan lain tak wajib tapi sunat kena buat juga. Sedekah bulan lain kena buat juga. Berarti bulan Ramadan ialah bulan gandaan beribadat. Gandaan. Kalau dalam bulan biasa hari Jumaat bagi RM2. Bulan puasa bagi RM4. Macam tu. Kalau bulan biasa duha 2 rakaat. Bulan Ramadan buat 4. Macam tu. 4 kemudian ganda pahala wajib. Pahala wajib setiap apa yang kita pahala wajib. Dan apa yang penting tu nak berkongsi hari ini ialah belajarlah solat tahajud. Sebab dalam bulan Ramadan satu-satunya amalan yang kita disunatkan buat ialah bersahur. Bersahur ni mesti sebelum subuh. Tak boleh bersahur selepas subuh. Orang tak buat macam tu. Bersahur lepas subuh kau tak puasa lah maknanya. Maknanya kau bangun awal pukul 5. Jadi bangun awal. Buat jadual baru. Bangun pukul 5. Solat sunat. Pergi ambil wuduk.
Pergi ambil wuduk, bangun pukul 5, ambil wuduk. Kalau orang perempuan dia bangun awal lagi, pukul 4, nak panas nasi, nak masak nasi, panas lauk. Itu semua dapat pahala wajib. Jangan merungut orang perempuan. Orang yang menyediakan juadah, bersahur dan berbuka puasa, pahalanya sama banyak dengan orang bersahur buka puasa. Jadi, ibu-ibu jangan merungut. Anak cucu jangan merungut bila suruh masak nasi. Sebab pahala kau sama banyak dengan orang yang puasa. Itu penting. Ni dah Allah, kita dalam mengantuk. Dia bukan nak tolong kita. Kita kena masak lagi. Tengok anak lagi nak botol susu. Jangan merungut. Jangan rugi. Rugi wanita yang merungut kerana nak masak. Rugi bro. Rugi. Rugi yang amat sangat. Rugi amat sangat. Jadi itulah. Jadi bertakwa. Bertakwa. Jadi sebenarnya biasa kita take 5 membaca surah Al-Fatihah dan kita niat sedekah pahala Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri, anak-anak, suami, rakan-rakan, sahabat, rakan-rakan co of the day yang sentiasa bersama dengan kita. Semoga menerima pahala Al-Fatihah yang kita akan baca sebentar lagi bersama, baca bersama. Dan akhir sekali kepada muslimin muslimat, mukminin mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, khususnya kepada toki kita Nabi Adam alaihissalam, kerana bagindalah kita ada di dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Quote of the day bersama dengan Atuk hari ini, takwa. Iaitu adalah takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas petunjuk dari Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Takwa juga adalah engkau meninggalkan maksiat yang Allah haramkan ke atas petunjuknya dan atas dasar takut kepada Allah. Amal ma'ruf, nahi mungkar. Sesiapa yang menginginkan kemuliaan dan rezeki yang halal di dunia serta kenikmatan di akhirat, hendaknya ia bertakwa. Jadi orang yang bertakwa mendapat rezeki dunia yang halal dan mendapat kenikmatan di akhirat. Amin. Itulah orang yang bertakwa. Ketika seseorang bertanya kepada Abu Hurairah tentang makna takwa, Abu Hurairah kemudiannya bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau pernah melewati jalan yang berduri? Maka ia menjawab, ya pernah. Maka Abu Hurairah, apakah yang engkau lakukan? Ia menjawab, jika aku melihat duri, maka aku menghindarkan darinya atau melangkahinya atau mundur darinya. Abu Hurairah berkata, seperti itulah takwa. Duri itu adalah perumpamaan dari kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang agama. Jika kita mengaku diri bertakwa, maka Allah dan Rasulnya, maka kita harus melangkahi, menghindar atau mundur bila berhadapan kesempatan untuk berbuat dosa. Allahu Akbar. Iaitu untuk cukuplah untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu